Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fatin Syahira Rosdi yang membawakan imbasan peristiwa sepanjang minggu lepas. Rangkuman minggu ini dimulakan dengan Kerajaan Sarawak mensasarkan pendapatan isi rumah rakyat di negeri ini dapat mencapai tahap pendapatan isi rumah median nasional. Menurut Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg, pendapatan isi rumah median nasional adalah RM6,388 jika dibandingkan dengan pendapatan isi rumah rakyat Sarawak pada tahap RM4,978 pada 2022. Namun ujarnya perkembangan ekonomi Sarawak yang amat memberangsangkan iaitu kadar 6.5% pada 2022 menunjukkan rakyat Sarawak mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatan. Beliau berkata demikian semasa Majlis Perhimpunan sempena sambutan perayaan Hari Kebangsaan Peringkat Sarawak 2023 di Muka pada Khamis. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Zohari menambah keutuhan dan kestabilan politik di bawah pentadbiran Gabungan Parti Sarawak GPS telah memberi ruang dalam rangka dan menentu hala tuju yang jelas dari sudut ekonomi negeri ini. Ujarnya atas tujuan sama, Kerajaan Sarawak telah mewujudkan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 yang menjadi pembangkit kepada pembangunan ekonomi Sarawak. Jelas beliau, sejak 2017, kerajaan negeri telah melabur dari segi pembangunan digital, infrastruktur di bandar dan luar bandar, sumber manusia dan pendidikan, penjanaan tenaga yang boleh diperbaharui, penyertaan dalam sektor minyak dan gas di samping meneroka bidang-bidang baru, khususnya ekonomi hijau, ekonomi hidrogen, perniagaan karbon serta penangkapan dan penyimpanan karbon CCS. Imbasan seterusnya, lawatan Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg ke Norway baru-baru ini telah membuahkan hasil dari segi pembentukan Dana Kekayaan Berdaulat Masa Depan Sarawak SWFF. Beliau memberitahu lawatan tersebut bertujuan mengkaji pensyen serta dana kekayaan berdaulat milik negara berkenaan. Lawatan yang diadakan sekitar Mei 2022 itu telah disusuli dengan pengubalan Ordinan SWFF dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada November 2022. Sementara itu, beliau berkata lawatannya ke Norway kali ini adalah untuk mengkaji pelbagai aspek perniagaan berkaitan penangkapan dan penyimpanan karbon CCS. Dalam perkembangan sama di Norway baru-baru ini, Premier Sarawak memberitahu perbincangan dengan Petroleum Sarawak Berhad Petros akan diadakan bagi mengenal pasti lokasi sesuai bagi inisiatif penangkapan dan penyimpanan karbon CCS di Sarawak. Jelasnya usaha mengenal pasti lokasi itu boleh diketahui menerusi penyelidikan khusus. Menurut beliau, kajian itu penting untuk mengetahui kesesuaian aspek geologi dasar laut perairan Sarawak. Manakala rangkuman berikutnya memaparkan laporan mengenai industri tenaga akan menjadi tunjang utama ekonomi Sarawak menjelang tahun 2030. Menurut Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg, pembangunan ke semua sektor lain adalah disebabkan oleh perkembangan industri tenaga dan tumpuan Sarawak terhadap tenaga hijau dan tenaga boleh diperbaharui. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam pertemuan bersama pegawai atasan Shell di Ibu Pejabat Shell di London baru-baru ini. Dalam perkembangan lain, semasa pertemuan bersama pegawai Foreign Commonwealth and Development Office FCDO, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata, Sarawak akan menjadi UK sebagai model dalam merangka dasar Net Zero Sarawak. Saya Fatin Syahira Rosdi, teruskan kesetiaan bersama kami.